Secara langsung kami bawakan kepada anda perasmian Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 HPPNK 2023 dari Dataran Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh Perak Darul Rizwan. Hari ini 11 November 2023 hari Sabtu. Alhamdulillah cuaca yang baik memberi ruang kepada kita semua, terutamanya penduduk di sekitar negeri Perak dan utara khususnya, malah di Lambah Kelang juga turut ramai menghadiri hari penting ini HPPNK 2023 yang kali terakhir disambut pada tahun 2019 di Johor Bahru, namun ditangguhkan pada tahun 2021 akibat cuaca banjir ataupun fenomena banjir ketika itu. Ini adalah acara dui tahunan yang berselang-seli dengan acara besar iaitu Mahar, dan kali ini bertempat di negeri Perak. Seakan-akan Mahar cukup meriah, cukup luar biasa dengan kehadiran ribuan para hadirin yang hadir pada hari ini, yang dijangkakan lebih 350,000 rakyat Malaysia yang membanjiri di Dataran Bulatan Sultan Azlan Shah sejak beberapa hari lalu dan akan berakhir pada esok. Dan ini adalah penting untuk kita saksikan kepada anda berkenaan dengan atau cara penting ini untuk kita melihat apakah yang akan berlangsung pada hari ini, melihat kepada acara kemuncaknya penyampaian anugerah perdana, anugerah khas yang terkait dengan aktiviti penternakan, peladangan dan juga nelayan secara keseluruhannya. Dengan tema yang dibawa pada hari ini itu keterjaminan makanan untuk masa hadapan sangat bersesuaian untuk kita melihat dalam keadaan dunia dan global yang penuh dengan cabaran ketika ini, dengan bekalan makanan yang terhad dan sebagainya. Dan ini adalah peluang untuk kerajaan menzahirkan keperluan dan juga mendekatkan diri dengan apa yang diperlukan oleh rakyat terbanyak, khususnya dalam soal makanan, tanaman, pertanian, nelayan dan sebagainya. Dan kalau anda dapat saksikan sebentar tadi kami paparkan kepada anda, bus yang disediakan cukup luas di sepanjang bulatan di dataran bulatan pada hari ini, dengan tersedianya pelbagai kemudahan, pelbagai perniagaan dan pelbagai jualan yang berlangsung pada hari ini, termasuklah jualan rahmah, jualan mandani, bakul rahmah dan sebagainya. Dan mereka tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan harga beras misalnya hanya RM26 dijual di dataran bulatan pada hari ini, sudah tentu memberi satu kelegaan kepada masyarakat ketika ini yang mungkin berdepan dengan keadaan kos sara hidup yang tinggi ketika ini. Dan acara pada hari ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, yang akan tiba pada bila-bila waktu sahaja lagi untuk merasmikan acara pada hari ini, iaitu perasmian Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 ataupun disebut sebagai HPPNK 2023. Seperti yang kita maklumkan, kali terakhir 2019 sudah tentu rakyat Malaysia secara terbanyak sudah pun merindui acara mega ini untuk kita melihat betapa hebatnya pertanian dalam negara sudah tentu, peladangan dalam negara sudah tentu, dan ini kita melihat kepada apa yang telah diperuntukkan dalam Belanjawan Madani 2024 sudah tentu memberi satu suntikan baharu untuk merancangkan lagi aktiviti peladangan, peternakan dan juga nelayan secara keseluruhannya. Dan kalau kita dapat lihat juga apa yang kita melihat dalam peternakan dan peladangan dan juga nelayan dalam sektor secara keseluruhannya, sudah tentu berdepan dengan keadaan ataupun cabaran tertentu dalam soal inovasinya, digitalisasinya, dan sudah tentu kerajaan melalui peruntukan yang telah pun disediakan kepada pemain-pemain industri yang kita katakan ini akan merancangkan lagi sektor peladangan, penternakan dan juga nelayan. Dan sudah tentu hari ini kita dapat saksikan acara kemuncaknya atau untuk kita meraihkan mereka yang terlibat terus dalam aktiviti peladangan, pertanian, peternakan dan juga nelayan ini, yang akan dihargai usaha mereka, perjalanan mereka dan juga tanggungjawab mereka untuk menyediakan apa kita katakan sebagai keterjaminan makanan untuk masa hadapan. Sudah tentu kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Kita tidak mendapat menafikan perkara itu dengan keadaan geopolitiknya, dengan perang dan sebagainya, memberi impak terus kepada negara kita, bukan sahaja disebabkan oleh faktor dalaman semata-mata, tetapi juga melibatkan kepada faktor luaran yang menyumbang terus ataupun memberi impak terus kepada keadaan ataupun security makanan dalam negara secara keseluruhannya. Sekali lagi, acara ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, yang dilaporkan sudah pun tiba pada hari ini di dataran ini untuk bersama-sama dengan rakyat jelata khususnya di negeri Perak, untuk kita sama-sama apakah amanat dan juga yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebentar sahaja lagi. Dan kita akan bersiaran dalam beberapa minit ini untuk kita bawakan kepada anda bersama dengan pemenang juga insya-Allah pada
kepada penghujung rancangan ini, dan juga ada seorang tamu juga kita akan bawakan kepada anda untuk kita mendalami dan juga memahami apa sebenarnya yang dibawakan dengan tema keterjaminan makanan untuk masa hadapan ini. Sejauh mana kita akan melihat ke hadapan dan bagaimana security food ataupun food security atau security makanan yang kita katakan ini mampu menampung keperluan jutaan rakyat Malaysia yang memerlukan makanan untuk teruskan kehidupan dan sebagainya. Kerana ini adalah penting, kerana makanan adalah satu perkara asas yang perlu diberi perhatian dan juga sudah tentu menjadi satu bebanan kepada pihak kerajaan untuk memastikan bebanan di sini membawa maksud satu tanggungjawab besar untuk membawa keperluan ataupun memahami rintihan rakyat untuk berdepan dengan keadaan kos sara hidup yang tinggi ketika ini. Dan kalau saya boleh gambarkan kepada anda juga, antara cara ataupun pameran serta booth yang dipamerkan pada hari ini tersentuh luar biasa. Ada jualan pokok, jualan ayam yang dengan harga yang begitu murah, dan inilah harinya untuk anda dapatkan. Dan kita bawakan kepada anda ketika ini di kaca TV anda ketibaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof telah pun tiba di kemah utama ini untuk bersama-sama dengan rakyat Malaysia, dan turut diiringi oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak juga turut kelihatan untuk bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada hari ini. Dan ini dia ketibaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri disambut meriah oleh para pengunjung dan mereka yang berada di sekitar dataran bulatan ini untuk sama-sama kita saksikan dan juga nantikan ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebentar sahaja lagi. Dan ketika ini Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri beramah mesra dengan para pengunjung, dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah pun memasuki ke ruang kemah utama untuk bersama dengan ribuan rakyat Malaysia yang hadir ke Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan 2023. Dan sudah tentu inilah gambaran di dalam kemah utama di mana kita berada ketika ini. Tepat pada jam 1.35 petang kurang lebihnya, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah pun tiba bersama dengan tetamu-tetamu jemputan lain, khususnya rakyat Malaysia yang dekat dengan aktiviti perdagangan, peternakan dan juga nelayan ini. Sudah tentu ia akan mengharapkan sesuatu berita gembira mungkin daripada pihak kerajaan yang akan memberi ucapannya pada hari ini, yang akan diwakili oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof sebentar sahaja lagi. Baik, banyak acara yang akan berlangsung pada hari ini yang akan kita sama-sama saksikan sepanjang kita bersiaran pada ketika ini, dan seterusnya kita akan menyaksikan acara kemuncak iaitu penyampaian anugerah-anugerah kepada mereka yang akan memenangi pada pertandingan-pertandingan yang disediakan oleh pihak penganjur. Dan di tangan saya ketika ini ada banyak anugerah yang kita nantikan, dan insya-Allah saya akan berbual beberapa penerima ataupun pemenang anugerah pada penghujung rancangan nanti insya-Allah. Dan kita fikir kita akan terus saja ke acara berikutnya untuk nyanyian lagu Negaraku sebagai simbolik untuk memulakan acara yang akan berlangsung pada hari ini, dan akan diikuti oleh nyanyian lagu kebesaran negeri Perak, dan ada beberapa acara lain yang turut dimuatkan untuk memeriahkan lagi majlis yang akan berlangsung yang sudah pun bermula pada ketika ini. Dan sekali lagi kepada anda yang baru saja menonton kami ketika ini di TV1 dan di semua saluran berita ATM dan juga platform dalam talian, anda sedang menyaksikan secara langsung perasmian Hari Peladang Peternak dan Nelayan Kebangsaan 2023. Dan kita terus saja ke pentas utama untuk nyanyian lagu Negaraku.
Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan para hadirin. Dipersilakan duduk. Dan juga nyanyian lagu kebesaran negeri Perak membuka acara majlis perasmian Hari Peladang dan Peternak dan juga Nelayan Kebangsaan 2023 HPPNK 2023 yang bertempat di dataran Bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh ini. Dan tekan ke pentas utama untuk persembahan pembukaan tarian dan nyanyian. Selamat datang ke negeri Perak Darul Rizwan, kami sambut dengan senyuman. Kebana di Palu kami sajikan, jamaah juara kami hidangkan, labu sayur tengah kenangan. Negeri Perak bumi bertuah, hijau terbentang bagai taman dengan menawan. Kaya khazanah, kaya warisan sejarah zaman tak bertahan, seni budaya tak diabaikan. Selamat datang ke negeri Perak Darul Rizwan, Pasir kami hulurkan. Bersantai kita di Pulau Bangkok, sejarah tersingkap di Pasir Salah, melancong kita ke negeri Perak. Silakan ceria, Perak ada semuanya. Silakan ke Perak. Dayung sampan laju-laju sampai ke muara, singgah dulu makan laksa di Tekan Kuala. Tenangnya hati bertemu di HPPNK. Hari Peladang Peternak dan juga nelayan disambut dengan penuh kemeriahan. Pemimpin berpadu, rakyat madani yang bersatu. Dayung sampan laju-laju sampai ke muara, singgah makan dulu laksa di Pekan Kuala. Kata jaminan makanan untuk masa depan. Layang-layang terbang tinggi-tingginya melayang, tinggi langit tinggi lagi cintaku padamu. Aku jatuh hati, cintaku di negeri Perak. Kita berikan tepukan persembahan pembukaan yang cukup bertenaga daripada Penterama Jabatan Penerangan Malaysia yang membuka ruang ataupun membuka acara selepas saja kita menyanyikan lagu Negaraku dan juga lagu Kebesaran Negeri Perak. Dan untuk acara berikutnya adalah bacaan doa, tapi sebelum itu untuk makluman anda juga, acara ini akan berlangsung sepanjang 3 hari yang sudah pun berlangsung pada Jumaat dan hari ini hari Sabtu, dan acara yang terakhir akan berlangsung pada esok 12 November 2023. Tentu ini akan ada ruang untuk anda meneruskan ataupun mengambil peluang ataupun kesempatan sepanjang cuti
perayaan dan Pemali khususnya sehingga hari Isnin ini adalah ruang untuk anda datang ke negeri Perak, negeri yang penuh dengan sejarah dan juga kaya dengan alam dan juga pandangan yang cukup indah untuk anda singgah ke dataran bulatan ini untuk menyertai HPPNK 2023. Tidak terlalu lambat lagi dan masih lagi ada peluang, bukan sahaja mereka yang berada di zon utara tetapi juga yang berada di Lembah Kelang, kerana semalam saya tiba di sini jalan begitu sesak, sama ada mereka ke sini ataupun untuk pulang ke kampung. Namun apa yang saya boleh gambarkan kepada anda, apa yang berlangsung pada hari ini sahaja, begitu ramai rakyat Malaysia yang memberi komitmen kerjasama dan juga bersama-sama dengan aktiviti ini untuk menjalankan pelbagai perkara, termasuklah membeli barang-barang keperluan khususnya barangan basah, tanaman yang dijual secara rahmah dan juga madani di sini pada hari ini. Dan sudah tentu apa yang saya maklumkan kepada anda, acara mega ini akan disambut secara 2 tahun dan sudah tentu yang kali terakhir pada tahun 2019, namun ditangguhkan pada tahun 2021 akibat daripada kejadian banjir pada ketika itu. Dan alhamdulillah kembali pada tahun 2023 untuk acara ini yang berlangsung pada hari ini di dataran bulatan Sultan Azlan Shah Meru Ipoh yang sedang berlangsung ketika ini. Alhamdulillah kita ucapkan tahniah kepada pihak kementerian khususnya dalam menganjurkan acara ini yang sudah tentu memberi satu kelegaan khususnya. Ini kerap saya maklumkan kerana suka saya gambarkan kepada anda, jualan yang berlangsung pada hari ini cukup luar biasa, harga yang sangat rendah untuk jualan yang berlangsung pada hari ini. Saudara, kita akan bergerak terus ke acara berikutnya. Kita akan tumpukan di pentas utama untuk bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Farid Saleh, Imam Besar Masjid Negeri Perak. Jadi kita sama-sama aminkan bacaan ini untuk kita memastikan kelancaran majlis yang akan berlangsung pada hari ini. Silakan. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هيأ لعباده أسباب الأرزاق ويسر سبلها وجعل مفاتيح العمل والانطلاق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ذا الفضل والإنعام، kami bersyukur kehadirat-Mu wahai Allah, kerana dengan limpah rahmat dan inayah-Mu kami rakyat Malaysia dapat menikmati suasana kedamaian dan kebebasan dengan sepenuhnya. Oleh itu kami menzahirkan kesyukuran di atas limpah kurnia dapat kami berkumpul pada hari yang bermakna ini sempena majlis perasmian sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan peringkat kebangsaan tahun 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof Timbalan Perdana Menteri. Allahumma ya malikal mulk ya dzal jalali wal ikram, tunjukkanlah kami ke arah kebaikan dan pertingkatkanlah iman kami serta limpahkanlah kemakmuran dan kebahagiaan kepada negara kami bagi mencapai kejayaan dalam segala urusan. Kurniakanlah semangat rajin bekerja, ketekunan dan kesabaran yang tinggi kepada kami supaya kami dapat berganding bahu membina negara agar terus aman dan makmur. Bukakanlah pintu hati kami dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan hikmah darimu. Justru itu, janganlah Engkau membiarkan kami mengendalikan urusan kami bersendirian tanpa hidayah, walau sekecil mana pun urusan itu. Allahumma ya hafiz ya fa'alu lima yurid, kami mohon dari sifat ihsan-Mu agar dikurniakan kepada kami nikmat kestabilan, keamanan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan, keaiban, kemungkaran dan kemaksiatan. Memudahkanlah kami dalam melaksanakan majlis ini agar ia dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kualiti kehidupan dan seterusnya mencapai kesejahteraan. Kami mohon keberkatan dan keridaan-Mu agar segala usaha yang dijalankan oleh kajian ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negeri dan negara. Allahumma ya Allah, ya Malik, ya Hadi, ya Salam,
kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan rakyat jelata sekalian di negeri ini khususnya dan negara Malaysia amnya. Anugerahi mereka keazaman dan kesabaran tinggi serta bertawakal kepada-Mu dalam memikul tanggungjawab memajukan negara supaya disanjung tinggi bertaraf dunia dan disegani di bawah riayah-Mu dan naungan-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Rabbal Alamin, demikian bacaan doa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Fadil Saleh, Imam Besar Masjid Negeri Perak. Kita mengharapkan acara yang direncanakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita telah saksikan bahawa cuaca yang cukup baik. Alhamdulillah, walaupun mengikut ramalan cuacanya hari ini hujan di Negeri Perak, namun cuaca cukup baik untuk memberikan kebenaran kepada terutamanya mereka yang berada di sekitar Perak ini untuk sama-sama dengan acara berlangsung pada hari ini. Dan kita terus saja ke pentas utama untuk ucapan oleh Wakil Padang Peternak dan Nelayan Abdul Hamid Bahari, Pengurusi Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat. Jadi kita terus saja ke pentas utama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang berbahagia Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fazilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri, Wakil Rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Serani bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Perak, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Tuan Yang di-Pertua Perwakilan ke Malaysia, Yang Berhormat Datuk Lokman bin Halid Hakim bin Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan, Yang Berhormat Datuk Ahmad Saudi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, ahli-ahli yang berhormat, seterusnya yang dikasihi pengurusi nafas yang ada bersama-sama kita pada hari ini, Datuk Zamri bin Sabri, ahli-ahli Lawan Pengarah Nikmat dan juga ahli Lawan Pengarah Pelat Nafas, tuan-tuan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya pada hari ini yang bahagia dapat berkumpul pada Hari Peternak Peladang Kebangsaan pada tahun 2023. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Fazilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini, seterusnya merasmikan Hari Peternak Peladang pada tahun ini. Kami peladang, peternak dan nelayan amat berharap dan berterima kasih berbesar hati atas kesudian Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk hadir di samping jadual yang amat padat. Sesungguhnya kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri menunjukkan komitmen dan perhatian beliau serta kerajaan terhadap nasib dan kebajikan peladang, peternak dan nelayan, serta perkembangan dan pembangunan ekonomi sektor pertanian dan industri makanan di negara kita. Saya juga bagi pihak peladang, peternak dan nelayan ingin merakamkan jutaan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada warga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM atas usaha daya yang telah diambil bagi melaksanakan Hari Peternak Peladang pada tahun ini. Sambutan Hari Peternak Peladang 2023 ini
merupakan sambutan yang diadakan setiap 2 tahun sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada golongan sasar seperti peladang, penternak dan nelayan di seluruh Malaysia atas sumbangan mereka memastikan sumber makanan negara sentiasa mencukupi. Selain itu, sambutan ini juga merupakan medium bagi golongan sasar untuk mendapatkan pendedahan baharu serta membuka peluang ruang perniagaan untuk rakyat Malaysia yang berminat untuk mencuburi bidang pertanian. Tema Hari Peladang Peternak Nelayan pada tahun ini ialah keterjaminan makanan untuk masa depan. Hari Peternak Peladang tahun 2023 ini merupakan julung kalinya diadakan secara fizikal dengan berkonsepkan Expo Agro untuk semua. Sambutan Hari Peternak Peladang ini juga memberi tumpuan kepada 4 fokus, iaitu Agro Millennium, Agro Teknologi dan Inovasi, sementara Madani dan Agro Madani. Yang amat berhormat Datuk Seri, yang berbahagia Datuk-Datuk, datin-datin, perempuan yang dihormati sekalian. Pada hari ini di negara kita mempunyai 14 pertubuhan peladang negeri, 280 pertubuhan peladang kawasan PPK dengan keahlian 965,165 orang ahli. Manakala bagi nelayan pula terdapat 13 persatuan nelayan negeri, 91 persatuan nelayan kawasan PNK dengan keahlian 86,000 ahli. Pertubuhan dan persatuan ini menjaga kebajikan setiap ahlinya dengan meningkatkan taraf ekonomi dan sosial, menambah hasil pendapatan melalui peningkatan pengetahuan, kemahiran dan daya wujud serta memberi kesentosaan kepada ahli-ahli dengan mewujudkan masyarakat yang gigih, progresif, berdikari dan bersatu padu. Peranan pertubuhan ini dan persatuan nelayan amat pentinglah bagi memimpin perdagangan pertubuhan dan persatuan yang berintegriti serta menjadi peneraju perdagangan industri makanan demi pembangunan kumpulan sasaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam meneraju sektor pertanian dan industri makanan, keprihatinan yang berterusan dari pihak kerajaan amat diperlukan. Justru bagi peladang, peternak dan nelayan, kami ingin menzahirkan setinggi-setinggi perhargaan kepada kerajaan kena mengumumkan bajet sebanyak RM6.17 bilion kepada KPKM dalam bajet 2024. Tepuk tangan sikit tuan. Kerajaan juga melalui KPM menyediakan RM2.6 bilion bagi menyalurkan berbagai bentuk subsidi dan insentif kepada pesawah dan nelayan bagi industri pertanian serta perikanan pada tahun 2024. Bagi manfaat nelayan, kerajaan juga terus mengekalkan subsidi diesel pada harga serendah iaitu RM1.65 seliter kepada nelayan kelas tertentu dengan kuota 840 liter setahun. Nelayan juga diberi elon sara hidup sehingga 300 bulan, insentif hasil tangkapan nelayan hingga RM1,000 sebulan. Tambahan lagi terdapat berbagai bantuan dan peruntukan tambahan disediakan bantu peladang, penternak dan nelayan yang terjejas sepanjang tempoh pandemik maupun segala bencana yang dihadapi kami dari masa ke semasa. Bagi pihak peladang, peternak dan nelayan, kami sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan dan seluruh warga KPKM di atas segala keprihatinan, usaha dan gerak kerja yang dilaksanakan bagi memastikan kami sentiasa kumpulan sasar terbela seterusnya kemajuan sektor pertanian dan industri makanan dapat dijamin untuk negara. Alhamdulillah, kita pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul pada hari ini sebagai menghargai kita kepada PM kita yang bersama-sama memberikan manfaat kepada kita, yang terutamanya kementerian kita yang memberikan berbagai-bagai inisiatif, peranan dan memastikan kerajaan kita keterjamin makanan kita yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Tuan-tuan bagi tepukan sikit tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, maksudnya Perdana Menteri kita memang benar-benar prihatin kepada nasib golongan kita petani dan mudah-mudahan kita diberkati Allah SWT. Sebagai tanda penghargaan kita, peternak, peladang dan nelayan
marilah sama-sama sebagai kita memberi semangat kepada Perdana Menteri kita, Timbalan Perdana Menteri kita, Menteri Besar kita, dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Sabu kena berjuang habis-habisan untuk kita. Kita berharap peranan yang dimainkan, walaupun bagai bebanan yang ditanggung oleh beliau dapat mengatasi dengan penuh semangat dan hebat, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Betul tak, tuan? Jadi kami peternak, peladang dan nelayan berasa bangga dengan Perdana Menteri yang betul berjuang untuk kami, yang berjuang untuk pembelaan nasib nelayan, peternak dan nelayan seluruh negara. Ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Kementerian KPKM yang begitu cukup komitmen dalam membantukan nasib peternak, peladang dan nelayan seluruh negara ini, memberi keterjaminan makanan kepada rakyat jelata di seluruh negara. Akhir kata, saya begitu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Haji Fazilah, yang sanggup datang pada hari ini memberi semangat kepada kita semua. Beri tepukan, tuan-tuan. Begitu juga dengan Menteri Besar kita, Datuk Seri Sarani, yang datang sama-sama dengan kerajaan memberi ruang dan peluang kepada kami. Semoga Allah memberkati beliau. Yang terakhir ini berhormat kita lah, yang kita sentiasa panggil Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Kita bagi tepukan kepada beliau. Hadirin hadirat, mudah-mudahan Allah memberi panjang umur kepada semua yang ada pada hari ini, terutamanya pemimpin kita, Perdana Menteri kita, kepada Timbalan Perdana Menteri kita, Menteri Besar kita. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ucapan oleh Wakil Peladang, Peternak dan juga Nelayan Encik Abdul Hamid Bahari, pengurusi Lembaga Pengarah Persatuan Nelayan Kebangsaan ataupun disebut sebagai Nikmat. Ucapan yang penuh semangat, ucapan penghargaan kepada kerajaan khususnya dalam memastikan bekalan makanan dan juga apa yang terkait dengan keperluan asas rakyat Malaysia diberi perhatian yang cukup baik oleh pihak kerajaan. Dan seterusnya, apa yang dikongsikan oleh wakil sebentar tadi sudah tentu memberi gambaran secara keseluruhannya oleh rakyat Malaysia. Dan kini kita terus saja ke pentas utama untuk ucapan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan juga selamat menyambut Hari Deepavali. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi saudara-saudari pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang amat berhormat Datuk Seri Syarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak, yang berhormat Datuk Muhammad Zahir bin Abdul Khalid, yang di-Pertua Dewan Negeri Perak, yang berhormat Datuk Chan Fung Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang berbahagia Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang berhormat Datuk Ahmad Suhadi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, ahli-ahli yang berhormat, Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Hamid Bahari, pengurusi Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat,
pegawai-pegawai kanan kerajaan, persekutuan dan negeri serta daerah di negeri Perak, pengurusi-pengurusi, rakan strategik, pemain industri, rakan-rakan media yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan, wakil peladang, penternak dan nelayan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini bersempena Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023. Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kerana sudi melapangkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada petang yang mulia ini. Perdana Menteri yang amat kita kasihi bergegas ke Jeddah untuk mesyuarat tergempar hal Palestin, kemudian ke sidang APEC di California, Amerika Syarikat. Sesungguhnya kehadiran Yang Amat Berhormat adalah bukti kepada iltizam kerajaan perpaduan untuk menghargai jasa dan sumbangan peladang, penternak dan nelayan di negara ini. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan semua adalah wira negara yang sentiasa berusaha untuk memastikan bekalan makanan negara sentiasa cukup dan terjamin. Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan merupakan acara tradisi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sambutan secara dui tahunan ini merupakan perantara bagi peladang, penternak dan nelayan untuk mendapatkan pendedahan baru, mengembangkan jaringan kerjasama serta membuka peluang strategik kepada potensi perniagaan sepanjang sambutan ini berlangsung. Menelusuri detik bersejarah, sambutan Hari Peladang yang pertama telah diadakan pada 6 Ogos 1975 di pekarangan bangunan Parlimen dan diresmikan oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak Hussein. Sambutan ini diadakan khusus bagi memupuk semangat serta memperbarui azam serta para peladang untuk berusaha dengan lebih giat bagi menambahkan pendapatan demi kebahagiaan keluarga dan masyarakat serta kemakmuran negara. Walaupun suasana telah jauh berubah, namun tradisi ini tetap kita teruskan sehingga kini. Sebanyak 48 kali sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan telah diraikan. Sesungguhnya perjuangan dan semangat serta sumbangan yang telah wujud sejak dahulu kala lagi akan terus dikenang dan kekal sampai bila-bila. Untuk maklumat semua, keterjaminan makanan untuk masa depan telah dipilih sebagai tema bagi Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023. Ini bertepatan dengan inspirasi sambutan yang memberi tumpuan kepada implikasi teknologi, inovasi dan modernisasi sektor pertanian yang selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030. Konsep baharu HPPNK 2023 memberikan daya tarikan khusus untuk golongan muda dengan memberi penekanan kepada 4 fokus utama, iaitu yang pertama agro milenial, yang kedua agro teknologi dan inovasi, yang ketiga sejahtera madani, yang keempat agro madani. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi,
Izinkan saya berkongsi dengan semua berkenaan antipati bagi setiap fokus sambutan Hari Peladang Penternak Nelayan Kebangsaan pada kali ini. Pertama, Agromilenia bertujuan menggalak dan mengekalkan penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian. Antara tarikan utama ialah peluang pekerjaan dan pendidikan dalam sektor pertanian, perkongsian kisah kejayaan anak muda dan aktiviti e-sokan ataupun e-sport. Yang kedua, agroteknologi dan inovasi pula menawarkan kecanggihan agroteknologi dan inovasi pertanian, penternakan, perikanan, internet benda IoT dan kelestarian pertanian, termasuklah segmen berkenaan perubahan iklim dan pembadaran makanan. Manakala fokus sejahtera madani pula menawarkan 6 segmen utama, termasuk pelbagai program dan aktiviti seperti majlis bersama peladang, penternak dan nelayan, peladang nita dan aktiviti kekeluargaan. Fokus terakhir adalah agro madani. Program ini meraihkan para pengunjung dengan pelbagai produk jualan pertanian menerusi jualan agro madani, empayar makanan, produk pertanian dan industri asas tani, buah-buahan dan serta floriculture. Alhamdulillah, kunjungan ke pameran kita begitu menggalakkan. Hari yang kedua ini dilihat sudah melebihi daripada jangkaan kita. Tahniah kepada anda semua. Saya berharap sepanjang 3 hari sambutan ini, para pengunjung dapat menikmati sendiri pengalaman pertanian secara praktikal seperti simulasi combine harvester simulation yang memberi ruang dan peluang untuk merasai suasana sebenar mengendalikan jentuai padi semasa proses penuaian di lapangan. Di samping itu, tuan-puan juga boleh melihat dengan lebih dekat baka ternakan seperti lembu hybrid terbaik, baka kambing dan ayam saga. Lembu tu kalau kecil jangan naik, nanti patah pinggang. Khususnya kepada anak-anak muda, banyak teknologi yang dipamerkan, antaranya drone, prototipe teknologi kejuruteraan pertanian untuk sistem pertanian pintar serta model sistem pengairan dan saliran pertanian, asuhan ikan marin, ikan kerapu dan siakap, dan pelbagai inovasi teknologi perikanan yang lain. Oleh itu, jangan lepaskan peluang yang ada ini untuk belajar dan melihat dengan lebih dekat teknologi yang kita pamerkan ini. Selalunya bila hadir ke pameran pertanian ini, kena berada lama di kawasan, sebab dia kena lihat satu-satu, kemudian ambil maklumat dan sebagainya. Kemudian bila lapar, ada tempat untuk makan, kena bayar. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Syahrani Mohamad, Menteri Besar Perak Darul Ridwan dan agensi kerajaan negeri di atas kerjasama yang telah diberikan dalam menjayakan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Kebangsaan pada hari ini. Saya juga mengucap terima kasih ramai exco pertanian daripada seluruh negara hadir bersama pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ucapan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabur, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ucapan yang telah pun kita dapat dengarkan, beberapa objektif dan juga matlamat HPPNK 2023 telah pun tercapai dengan jayanya. Pelbagai perkara telah pun dicapai dalam acara yang berlangsung pada semalam, hari ini dan juga esok selama 3 hari. Dan sudah tentu kementerian akan menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan juga penuh komitmen untuk memastikan bahawa kita terus memberi kemudahan kepada rakyat secara keseluruhannya. Jadi kita saksikan sikit video sejarah Hari Peladang ketika ini kita saksikan sekarang.
Pada 13 Ogos 1973, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Husin, Perdana Menteri Malaysia kedua, telah memasyurkan perayaan Hari Peladang jatuh pada tarikh 6 Ogos setiap tahun. Revolusi pembaharuan yang berlangsung di Dungun Terengganu pada 6 Ogos 1972 telah menjadi pembangkit kepada penetapan Hari Peladang dengan harapan peladang akan membawa evolusi dan kemakmuran kepada hidup mereka sekaligus terhadap negara. Pada tahun 1983, perayaan Hari Peladang telah diperbaharui kepada Hari Peladang dan Nelayan. Dengan penyertaan pentera, pada tahun 1988, perayaan tersebut ditukar kepada Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK dan ianya terus kekal sehingga ke hari ini. Sejak itu, kerajaan telah meraihkan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan setiap tahun untuk memberi penghormatan terhadap para peladang, penternak dan nelayan yang telah menyumbang dalam memperkukuh dan memajukan ekonomi negara. HPPNK merupakan satu program istimewa yang diadakan setiap tahun bagi meraihkan golongan peladang, penternak dan nelayan sebagai tanda kerajaan menghargai sumbangan mereka. Tema yang difokuskan pada sambutan pertama adalah perpaduan peladang-peladang penting kepada kestabilan negara, sehinggalah tema tahun ini iaitu keterjaminan makanan untuk masa depan bagi memberi kesedaran kepada seluruh golongan masyarakat betapa pentingnya sektor agro makanan dijadikan satu agenda dalam negara demi kesejahteraan masyarakat dan kestabilan pembangunan negara. Komitmen kerajaan ini turut dizahirkan menerusi penyediaan dasar agro makanan negara dan pelang tindakan dasar sekuriti makanan bagi menampilkan sektor pertanian yang memfokuskan sepenuhnya isu negara yang diangkat sebagai agenda nasional utama negara. Mari bangkit bersama, peladang, penternak dan nelayan. Anda adalah wira negara. Selamat Hari Peladang, Penternak dan Nelayan 2023. Menghampiri 5 dekad untuk sambutan Hari Peladang, Penternak dan juga Nelayan 2023. Itu dia kita saksikan sebentar tadi video sejarah Hari Peladang yang secara rasminya bermula pada tahun 1975 secara tepatnya berusia 48 tahun. Dan kini kita saja ke pentas utama untuk ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. 2023. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zahir bin Abdul Khalid, yang di-Pertua Dewan Negeri Perak. Yang Berhormat Datuk Chan Fung Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang bahagia Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Yang Berhormat Datuk Ahmad Suhaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Ahli-ahli yang berhormat, Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Hamid bin Bahari, Pengerusi Persatuan Nelayan Kebangsaan, nikmat Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta daerah Perak, pengerusi-pengerusi, rakan strategik, pemain industri, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang hormati sekalian. Pertamanya, izinkan saya menyampaikan salam takzim daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, seperti mana dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu tadi. Yang Amat Berhormat terpaksa bergegas
untuk hadir OIC mesyuarat tergempar pada hari ini, terbang malam tadi, dan dengan itu saya diminta untuk mewakili Yang Amat Berhormat. Kalau mengikut Yang Amat Berhormat memang nak hadir sendiri di sini untuk berjumpa dengan nelayan, peladang dan juga petani kita. Itulah semangat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Maka hari ini saya hadir dan akan menyampaikan ucapan daripada Yang Amat Berhormat. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya jua kita semua dapat berhimpun sempena majlis perasmian Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai HPPNK 2023 di Perak Darul Rizwan pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM selaku penganjur dan Kerajaan Perak sebagai tuan rumah sambutan HPPNK 2023. Hadirin yang saya hormati sekalian, HPPNK adalah satu program istimewa yang diadakan secara 2 tahunan bagi meraihkan golongan peladang, penternak dan nelayan di negara ini. Penganjurannya antara lain sebagai manifestasi penghargaan kerajaan terhadap sumbangan pengeluar pemakanan. Walaupun terkesan dengan pelbagai cabaran, sektor makanan di peringkat global dan tempatan seperti cuaca ekstrim akibat perubahan iklim, krisis geopolitik global, kenaikan kos input pertanian, khususnya baja dan racun. Hadirin yang dirahmati, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana prestasi pertumbuhan sektor makanan di negara kita kekal positif walaupun berdepan dengan ketidaktentuan pasaran ekonomi global dan domestik. Sumbangan signifikan sektor agri makanan kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK pada tahun 2022 iaitu 173.9 bilion ringgit atau 11.5%. Nilai ditambah ataupun value added ini meliputi pengeluaran agro makanan dalam sektor pertanian, pembuatan dan penghidmatan. Begitu juga dengan tren peningkatan defisit perdagangan dalam sektor agro makanan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Kebergantungan import makanan yang tinggi mencecah 75.5 bilion ringgit pada tahun 2022 merupakan cabaran yang perlu ditangani bagi meningkatkan tahap keterjaminan makanan negara. Potensi sektor agri makanan perlu dikembangkan sebagai salah satu penyumbang utama ekonomi negara. Fokus kerajaan Madani masa kini berada dalam landasan yang tepat untuk mengangkat dan memertabatkan sektor agri makanan. Keterjaminan makanan diberikan tumpuan khusus dalam agenda Mampat Belanjawan 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Belanjawan Madani kedua ini merupakan cerminan kepada usaha memperhebat kelangsungan industri agro makanan negara bagi meningkatkan pengeluaran makanan tempatan dan mengurangkan kebergantungan import. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, pelbagai usaha dilaksanakan kerajaan dalam menyediakan insentif secara inklusif kepada pengeluar makanan. Antaranya inisiatif khusus subsidi padi dan pesawat. Kedua, menaikkan kadar skim subsidi harga padi daripada RM360 kepada RM500 per tan metrik. Yang kedua, meningkatkan harga lantai belian padi daripada RM1,200 kepada RM1,300 per tan metrik. Yang ketiga, memulakan usaha rintis pertanian pada 5 musim dalam tempoh 2 tahun di beberapa jelapang, antaranya di Bota Kiri, Perak, Kanga, Perlis dan Kota Sarang Semut, Kedah. Selari dengan usaha menaik taraf infrastruktur pengairan di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda ataupun MADA dengan pelaburan bernilai RM3 bilion
dan meningkatkan peruntukan subsidi padi bukit atau padi huma daripada 40 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Seterusnya ialah inisiatif khusus subsidi dan insentif nelayan. Meneruskan pemberian allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan dan insentif hasil tangkapan nelayan sehingga RM1,000 sebulan. Kedua, menyediakan RM10 juta untuk membina baharu dan baik pulih rumah nelayan yang uzur. Dan yang ketiga, mengekalkan subsidi diesel pada harga terendah iaitu RM1.65 seliter kepada nelayan kelas tertentu dengan kuota 840 juta liter setahun. Yang ketiga, manakala menerusi program pengukuhan keterjaminan makanan dengan peruntukan RM400 juta, memberikan tumpuan khusus untuk meningkatkan pengeluaran makanan tempatan yang masih bergantung kepada sumber import, iaitu RM150 juta diperuntukkan bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan melalui kerjasama dengan kerajaan negeri dalam mengoptimumkan penggunaan tanah. RM50 juta bagi melaksanakan kaedah baru perolehan baja secara tender terbuka untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan. Projek ini akan dilaksanakan secara rintis di 90,000 hektar kawasan, antaranya di Perak, Selangor, Terengganu dan Pulau Pinang. Dan yang ketiga, RM50 juta untuk membekalkan baja, bio dan organik kepada 50,000 pesawah bagi meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat, Agrobank menyediakan kemudahan pinjaman kepada pengusaha agro makanan dengan kesetiaan dana sehingga RM430 juta bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran pertanian dan daya saing agropreneur muda. Yang kelima, pelindungan hasil petani, penternak dan nelayan yang berhadapan dengan musibah bencana sehingga memusnahkan hasil tanaman dan ternakan melalui pertamanya tabung bencana pertanian dengan peruntukan RM50 juta bagi memberi pampasan sehingga 50% daripada nilai kerugian akibat bencana. Dan yang kedua, skim takaful tanaman padi dengan peruntukan RM50 juta sebagai dana permulaan untuk memanfaatkan lebih 240,000 pesawah. Jadi pengumuman belanjawan ini bagaimanapun perlu disusuli dengan tindakan tuntas KPKM bagi memastikan kejayaan pelaksanaannya. Dan saya yakin dengan komitmen daripada Yang Berhormat Menterinya, Timbalan dan semua pasukan daripada KPKM, insya-Allah apa yang telah diperuntukkan akan dapat sampai kepada sasarannya, iaitu peladang, peternak dan juga nelayan kita. Dan itulah komitmen kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sering memesankan kepada kami menteri-menteri supaya pastikan apa yang dirancang ini akan sampai kepada sasaran. Tapi yang lebih utama, tuan-tuan dan puan-puan, ialah tuan-tuan dan puan-puan kena bersama untuk menjambut dan memastikan apa yang telah diperuntukkan akan sampai, untuk memastikan bukan saja keterjaminan makanan negara kita, tapi juga untuk meningkatkan pendapatan tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya meningkatkan kesejahteraan tuan-tuan dan puan-puan dan juga kemakmuran negara kita. Jadi akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan 2023. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Baik, demikian ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang telah pun disampaikan sebentar tadi syarat dengan fakta dan juga data berkenaan dengan betapa kita sangat mementingkan khususnya pihak kerajaan paduan dalam soal memberikan peruntukan menjamin bekalan makanan selari dengan tema yang dibawa untuk sambutan pada tahun ini, iaitu keterjaminan makanan untuk masa depan. Dan terus saja ke batas utama untuk gimmick perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri.
dalam kiraan 3. Ayo sama-sama kita kira. 3, 2, 1. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Gimik perasmian tahniah dan syabas kita ucapkan kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran acara yang cukup gilang gemilang ini. Dan untuk acara berikutnya iaitu penyampaian anugerah sebanyak 12 anugerah yang akan disampaikan kepada para pemenang yang telah pun dipertandingkan dan disertai oleh kepada mereka yang terlibat secara terus dalam aktiviti peladangan, peternakan dan juga nelayan ini. Anugerahkan kepada Tuan Said Saleh bin Said Sulaiman daripada Pertubuhan Peladang Kawasan Padang Serai, Kedah. Baik, sementara kita masih lagi bersiaran ketika ini, saya bersama dengan seorang tetamu seperti saya janjikan kepada anda, dan saya bawakan kepada anda Tuan Nik Muhammad Syaril bin Nikmat Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pertubuhan Peladang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Baik, kita telah pun menyaksikan acara kemuncaan dan perasmian telah pun sempurna, dan mungkin sebelum saya bergerak kepada anugerah yang disampaikan ketika ini, saya ingin menyentuh sikit soal tema yang dibawakan, keterjaminan demi masa hadapan. Bagaimana tema ini dipilih dan apa signifikannya? Terima kasih Fiz. Ya, kalau kita tengok isu hari ini, isu kita untuk mendapatkan makanan yang mencukupi. Yang isu yang cukup besar bagi kita ialah sekarang ialah kita ambil contoh ayam. Kita pengeluaran ayam kita melebihi pada 100% ataupun juga telur. Tapi kita masih lagi mengimport sebab penggunaan ayam seorang, maknanya per kapitanya 50 kilo seorang. Oh, agak tinggi. Ya. Kan? Jadi kita masih, walaupun kita dah hampir ataupun melebihi 100%, tapi kita masih import kepada 10,200 lagi kita masih import. Jadi kita tengok di situ, maksudnya kita memerlukan pengeluaran yang masih lagi meningkat ataupun pola permakanan yang masih kita kena berubah. Contohnya. Yang kedua, kita juga mengikut kajian oleh Institut Penyelidikan Khazanah, kan? Kita memakan nasi 2 pinggan setengah sehari. Ini kajian. Kalau macam Hafiz kuranglah makan. Kalau macam saya ni kot lebih makan. Banyak juga. Tapi kalau kita tengok kan, apabila pengeluaran kita sekarang, peluang beras kita berada pada 62.9%. Kalau kita masih menekalkan pola 2.5 pinggan sehari ini, walaupun kita peningkatan beras kita naik, tapi penggunaan juga meningkat. Kecuali kita juga membentuk pola permakanan kita sama dan juga kita meningkatkan produktiviti dalam industri padi kita. Itu juga kita penting. Dan itu ia juga menjadi tanggungjawab kita secara keseluruhannya untuk memastikan bahawa keseimbangan itu berlaku dan tidak mengharapkan kepada kerajaan semata-mata. Ya, maksudnya semua orang bertanggungjawab, semua orang memain peranan yang amat penting dalam isu ini, dan kita harap sangat supaya dengan kita berkejaminan makanan ini, semua orang akan, maksudnya kita sekarang ni kita cuba meningkatkan lagi satu yang ini. Tema yang kita tahu ini, yang kita mengutamakan teknologi dan juga inovasi. Sebab teknologi inovasi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktiviti dalam sumber yang terhad ini. Itu yang penting. Ya, ini sedikit gambaran tentang tema yang dibawakan, dan ketika ini kalau kita dapat saksikan iaitu penyampaian anugerah. Mungkin apa yang disampaikan di ketika ini, penyampaian anugerah yang sedang berlangsung ini? Saya sebut Hafiz kan, kalau bagi hadiah yang disampaikan, saya menunjuk hadiah dulu. Ini acara kemuncaknya? Acara kemuncaknya. Inilah dipanggil Hari Peladang Peternak dan Nelayan ini, kalau seumpamanya Grammy Award.
Dia punya besar cerita. tu. Ataupun anugerah juara lagu lah bagi orang. Sebab inilah pengiktirafan kepada peladang, peternak dan nelayan. Inilah hari yang ditunggu-tunggu ya. Inilah juga kita sebut sebagai pejuang dalam keterjaminan makanan. Mereka lah barisan hadapan dalam negara yang sepatutnya kita lahir selagi ramai orang yang semacam ini ataupun organisasi yang untuk ini supaya makanan kita dapat mengurangkan kita punya import. Sebab apa kena orang import? Selain kalau kita masuk kita lebih merdeka, juga mengurangkan kadar tukaran wang asing kita. Maksudnya kita jaga negara kita dan kita lebih selamat. Itu betul. Ya, itu dia antara 12 anugerah yang telah pun disediakan oleh pihak pengancur. Dan sedikit kalau kita boleh kongsikan, acara ini berlangsung selama 3 hari. Hari kedua dan hari esok adalah hari terakhir. Mungkin kita boleh maklumkan kepada penonton kita, inilah peluang yang terbaik untuk mereka datang dan terlibat sendiri dengan HPPNK ini. Kita ada 4 segmen. Kita ada agro-milenial, agro-industri teknologi, sejahtera madani dan agro-madani. Yang agro-milenial ni orang muda. Hari ini berlangsungnya lagi pertandingan, saya ambil contoh, hari ini berlangsungnya E-Games. E-Games hari ini, finalnya besok. Penuh. Kita juga menawarkan orang muda dalam Fit for Life. Pun ada. Kita juga besok ada Explore Race. Pun boleh. Kan? Dan dia kalau macam disebut yang oleh Bapak Perdana Menteri tadi, kita mempamerkan teknologi terkini, inovasi terkini yang boleh diambil oleh siapa saja yang atau yang berminat atau peladang ternak nelayan yang sedia ada untuk kita lebih meningkatkan kita punya produktiviti dan keefisienan kita dalam bidang pertanian. Kita juga guys, hari ini kita juga maksudnya malam ini yang ada yang special. Malam ini kita ada Agro Parade Night, kebarakan kereta berhias. Dan juga malam ni ada persembahan taku daripada Angkatan Tentera. Dan saya nak maklum pada pengunjung semua, kita terima kasih banyak. Semalam kami lebih pada 110,000 yang hadir. Hari ini kami menjangkakan lebih lagi yang hadir. Kami amat berharap malam ni ramai-ramailah datang. Hari daripada sampai ke besok malam kita juga ada. Dan juga malam ini ada juga persembahan daripada Datuk Jamal Abdillah. Itu yang tulis. Legenda pop negara. Pop negara. Dan salah satu yang disasarkan iaitu sudah ramai 350,000. 350,000. Kita mula-mula kita menyampaikan satu figure itu yang saya sebutkan sini. Inilah pertama kali di dataran Sultan Azlan Shah ini program paling besar pernah diadakan di dataran ini. Dan inilah program paling ramai orang yang datang. Kami amat berterima kasih kepada semua pengunjung yang datang. Baik, bila kita bercakap dalam soal nelayan juga termasuk dalam segmen ini, kita melihat keadaan cuaca yang tidak menentu kebelakangan ini bagaimana? Sebenarnya ia memberi cabaran juga untuk memastikan bahawa bekalan ikan dan sebagainya ni tuan. Kalau Fiz tengok sekarang ni, macam hari ini, kuasa Allah Ta'ala. Kalau ikut ramalan Malaysia, kita hari hujan. Sampai Ahad hujan. Begitu juga kita dengan ikan itu. Sebab itu, kita dalam sektor perikanan, aquaculture, kita juga mereka mengutamakan perikanan. Kalau masalah di laut, kita juga mereka perikanan di sungai atau perikanan darat. Kan? Kita juga tak nak dalam kolam. Kita juga meningkatkan pengeluaran kita dalam, terutamanya menggalakkan makan ikan contohnya ikan keli, ikan talapia. Dulu Fiz tak ada orang makan. Tapi hari ini harganya agak mahal. Dan dia diviralkan dan dimakan dengan cara yang lebih moden. Dan hari ini orang boleh menerima makanan yang atau ikan yang ada itu jadi menjadi pengganti kepada ikan laut. Itu dia konsep. Ini juga dikatakan sebagai inovasi ataupun kreativiti. Dan sudah tentu kalau kita boleh gambarkan juga kepada anda, tuan sebagai individu yang sangat dekat dengan peladang, peternak dan juga nelayan ini, bagaimana mereka beradaptasi dengan teknologi masa kini? Yang itu yang kita sebut sekarang. Saya mengambil contoh sekarang ni. Kalau kita ada di IPR Intan di Putrajaya, kita menggunakan 40,000 polybag, kita tanaman vegetasi yang kita ada. Apa yang kita buat? Melibatkan 20 orang peserta saja. 2,000, tapi kita menggunakan teknologi. Dengan menggunakan teknologi ini, 20 orang boleh menanam 40,000 polybag. Yang dulu dipikirkan mustahil. Kan? Tapi sekarang, kita menggunakan teknologi apps. Orang boleh mengawal. Dan kita boleh tahu mengawal baja. Itu semua. Dan semuanya. Dan kalau
masa berhari-hari, sekarang ni sehari boleh mengiakan kerja yang berhari-hari. Jadi itu juga menunjukkan kebersamaan kita, dan juga kita nak juga disebut di sini bahawa kita dapat meningkatkan pengeluaran yang lebih baik. Yang dalam supaya kita ini, dan kita nak hari ini kalau kita tengok dalam industri padi, ramai orang muda masuk. Ramai juga orang muda masuk dalam bidang agriculture, ramai juga masuk dalam bidang culinary, terutama dalam kopi yang macam kita minum ini. Kopi ini adalah kopi peladang yang dikeluarkan oleh peladang, dan kita apa rasanya kita ni kopi ni pun telah dah sampai ke Amazon, masuk dah dalam Amazon kan, diniagakan di Amazon, dan kita banyak lagi SKU lain. Maksudnya kita mampu ke trend antarabangsa, dan tidak ada yang boleh, maksudnya kita mampu bergerak. Cuma cabarannya kita kena berani. Itu sih cita rasa asli air yang kita dapat ketika ini. Dan sudah tentu acara yang akan berlangsung pada esok ini masih lagi anda mempunyai ruang, waktu dan juga kesempatan untuk hadir. Dan antara yang menarik dalam anugerah ini adalah untuk golongan muda. Bagaimana pelibatan anak muda dalam bidang ini sebenarnya? Kita di sini, kita melibatkan orang muda di sini. Kita melibatkan kita bersama dengan pendidikan. So, contohnya, siapa yang minat dalam bidang pendidikan, kita ada institut pertanian, ada college practitioner yang menawarkan untuk mereka sama. Dan kita juga kualifikasi, kalau dah habis belajar, kita menawarkan geran-geran atau bantuan-bantuan kerajaan kepada anak muda. Saya ambil contoh satu, dalam geran agripreneur muda, 20,000 dibagi secara percuma kepada anak muda yang terlibat dalam bidang pertanian, ataupun mereka yang telah berjaya dalam bidang pertanian. Even Datuk Jamal juga salah orang yang terlibat dalam ternakan lembu. Dia juga mendapat bantuan daripada LPP, dan dia juga menunjukkan bahawa dia juga bukan saja Datuk Ayu Damin ada, Ella pun ada. Maksudnya kita ramai artis juga kan. Cumanya yang saya nak sebut sini, ramai yang ada di sini anak muda kita boleh bantu, sebab mereka juga lebih hebat menggunakan teknologi, lebih terdedah kepada inovasi, dan lebih maksudnya peka kepada situasi sekarang. Sebab sekarang pemasaran melalui online, Jadi dia berkait semua tu. Anak muda, teknologi, inovasi, online marketing, viral, konsep-konsep baru, influencer yang kita bawa supaya benda-benda ini terus berlaku. Macam semalam bila Datuk Alif Syukri bercerita tentang produk dia, Syasha Nadira juga ada ramai. Ben Nasri semalam menjadi moderator. Tapi dia cuba bawa masuk diri dia dalam bidang. So ramai, maksudnya kita tengok kalau influencer ramai bawa dalam bidang ini, semua orang makin lama makin naik. Kita perlu mencetuskan. Itu. Dan sudah tentu negara kita punya banyak potensi dan juga peluang sebenarnya. Sebab ni kalau kita tengok kan, macam disebut oleh Yang Berhormat Menteri, bajet yang 6 bilion lebih untuk bidang pertanian. Itulah peluang kita. Sebab peluang kita meningkatkan pengeluaran makanan. Kita juga yang pertama sekali kita menjaga, selain pada pertahanan, kita tanpa makanan kita tidak mampu bertahan. Kan? Itu apa yang berlaku pada negeri-negeri di Amerika Latin berperang. Bila masalah berperang, mungkin kekuatan tentera ada, tapi kekuatan makanan yang menjamin keselamatan negara kita. Dan kita juga nak tengok dari segi lagi satu yang penting di sini, pola permakanan yang mengikut piramid KKM. Itu juga penting bagi kita. Dan bercakap dalam soal negara luar sebagai contoh, kita juga boleh saya maklumkan kepada para penonton bahawa negara kita bukannya dipengaruhi oleh faktor dalaman saja, termasuk faktor luar, termasuk perang Ukraine Rusia yang membekakkan gandum dan sebagainya. Keadaan di India mungkin banjir yang akan menjejaskan bawang dan sebagainya. Bagaimana keadaan ini sebenarnya pihak kementerian khususnya pihak peladang dapat menangani perkara ini? Saya ambil contoh masa Covid, harga baja begitu meningkat naik sebab masalah perang Ukraine Rusia, masalah logistik, lori kapal tidak berjalan pada masa itu, banyak kapal-kapal yang terhad. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu lagi satu inovasi yang produk dari baja dan juga daripada Mardi. Kita mempunyai Mardi, contohnya inovasi daripada Jabatan Jaga Agensi. Ada usahawan kita. Saya mengambil contoh ahli peladang di Putatan. Dia menghasilkan sendiri makanan lembu. Sebab makanan lembu kita, kos makanan lembu ada 60%. Kalau makanan ternakan kita dapat jimatkan, kita dapat meningkatkan pendapatan dia. Itu yang penting. Sebab makanan banyak kita import. Jagung contohnya kita import. Kalau kita
jagung dan soya, kita dapat cari alternatif yang lain. Makanya kita tidak lagi bergantung dengan kadar Malaysia. Kita memerlukan satu kolaborasi antara universiti, mardi, maknanya yang terlibat dalam industri, petani secara bawahan. Yang menurut, sebab hari ini petani bukan cara lama, Fiz. Petani bukan yang tidak belajar. Ramai petani yang begitu terpelajar. Saya ambil juga contoh, ada petani yang seorang engineer daripada Petronas berhenti dan bela ternak itik. Ada, kan? Ramai yang juga yang tanam cili, yang ramai yang ada yang kita juga nak tengok yang sekarang ini yang anak muda yang terlibat dalam big scale, kan? Kita ambil yang sekarang ini, kalau yang penting yang penting ni dalam agrotourism contohnya. Agrotourism hari ini clamping, satu benda yang benda baru, kan? Ramai anak muda terlibat. Anda di bawah KPKM kita ada agrotourism dan kita ada yang macam contoh di Perak ini kita ada Danai Kabus, kan? Kita ada banyak tempat yang ni dan kita amat berharap dan kita mengutamakan usahawan-usahawan dalam bidang KPKM ini terlibat dalam agrotourism secara terus ini. Dan itu yang kita merujuk. Ya, sudah tentu ianya memberi satu gambaran dan juga komitmen. Dan sebenarnya tidak ada dakwaan yang mengatakan anak muda tidak berminat. Sebenarnya luar biasa sebenarnya permintaan anak muda dan juga pengaruh, dan sudah tentu ia memberi satu gambaran dan juga serta gambaran kepada negara kita bahawa pertanian kita sudah pun berada pada tahap yang baik dan insya-Allah akan bertambah baik. Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk secara langsung HPPNK 2023. RM400 juta disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar. RM150 juta untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. RM50 juta perolehan baja secara tender terbuka untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan. Tidak seperti sekarang di mana mereka ditetapkan tidak berhak memilih, tapi sekarang kita berikan melalui tender pilihan kepada pesawah dan pekebun. Bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran produk pertanian dan daya saing, Agropedia Muda, Agrobank menyediakan kemudahan pinjaman sehingga RM430 juta keseluruhannya. Baik, bertemu kembali dan bersama saya ketika ini adalah penerima anugerah antara yang sempat saya bawakan kepada anda, dan sebelah saya ketika ini saudara Syahrir Nadri. Anugerah apa yang dimenangi sebenarnya ni? Anugerah Agropreneur Muda. Agropreneur Muda. Ini dia contoh anak muda yang berjaya dan juga mendapat anugerah ini. Mungkin boleh kongsikan kepada kita apa yang Cik Syahrir lakukan sehingga dapat memenangi anugerah ini? Saya buat projek tanaman. Okay. Selain daripada itu, saya ada tanaman, peternakan dan juga yang terbaru agropelancongan. Jadi agropelancongan ni saya nak buat untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang pertanian lah di tempat saya. Di mana tu? Di Cameron Highlands. Okey. Jadi pengunjung yang datang, dia orang boleh tengok sendiri aktiviti pertanian tu, dalam masa sama boleh mendekatkan pertanian tu dengan masyarakat lah. Baik, dan sekarang kalau saya buka kepada pemenang berikutnya, Cik Mustafa, mungkin boleh ceritakan anugerah apa yang diterima ini? Saya ini menerima anugerah untuk Pertubuhan Peladang Jaya. Okey. Di mana? Dekat Kebangsaan. Saya berada di Negeri Sembilan di Pertubuhan Peladang Kawasan Remau. Okey, mungkin ruang ini untuk Cik Mustafa gambarkan atau berikan penghargaan kepada mereka yang memberi anugerah ini dan juga terlibat sepanjang apa yang dilakukan oleh Cik Mustafa. Ya. Terima kasih kepada pengurusan PBK Remau dan ahli Jemaah Pengarah yang mana telah membuat satu kerjasama yang sangat baik untuk membangunkan tanah-tanah biar di Remau, yang mana kita lebih kepada pengusahakan dengan tanaman kelapa dan kelapa sawit. Dan sebelum ni tanah tu tidak langsung digunakan, dan kalau di Negeri Sembilan tanah adat tu amat susah untuk disatukan, dan kita telah mendapat kerjasama yang baik daripada Yang Teramat Mulia Undang Rakyat Remau dan Datuk Lembaga, yang mana kalau Yang Teramat Mulia Datuk Undang dan Datuk Lembaga dapat memberi komitmen
kerja tu sangat mudah untuk kita memainkan tanah-tanah. Ya, baik. Tahniah kita ucapkan. Dan seorang lagi iaitu penerima anugerah inovasi. Ini antara yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri. Mungkin boleh ceritakan kepada kita apa yang dimenangi ini, Tuan? Okay. Assalamualaikum. Saya Yusof Ishak, pengasas bersama Center of Excellence for Heavy Crop. Kita fokus yang tanaman bernilai tinggi. Saya ambil kesempatan ini dan mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Kementerian Pertanian dan Ketenteraan Makanan, dan terutama sekali kalau bagi saya ni yang banyak menyokong saya di belakang ni Jabatan Pertanian Kubang Pasu, Jabatan Pertanian Negeri Kedah. Jatuh bangun saya ni dia orang ni sentiasa ada di belakang. Kadang-kadang bila kita down, bila ada agensi yang datang menyokong kita balik, kita naik balik, itu satu benda yang bagi saya nilai dia besar lah. Dan juga saya ambil kesempatan ini juga nak mengucapkan terima kasih agensi-agensi yang lain yang turut menyokong saya ni, pihak MADA, pihak Pharma, LPP, PPK. Pharma kita ada engagement untuk pergi ke Singapura, ke Brunei, yang benda-benda itu banyak juga memberi semangat lah, membantu kita meneroka pasaran yang baru kan. Kita melihat kata ke depan pertanian di Malaysia ni kita boleh buat export oriented. Yang tu yang kita sedang rintis dah bermula. Dan juga last but not least ni pihak MTDC yang dengan program SPICE yang di bawah kita buat ni, dan yang last sekali semua family dan juga tim COE yang saya ingat daripada 2018 ni bekerja siang malam, COVID tak COVID kan, dan hari ni kita berjaya. Dan saya rasa kemenangan ni untuk semua tim dan semua yang siapa menyokong saya lah. Baik, terima kasih dan tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada semua pemenang yang menerima anugerah hari ini, dan sekali lagi terima kasih dan juga tahniah kepada semua, semoga memberi inspirasi kepada kita, kepada anak-anak muda khususnya dalam bidang pertanian, peternakan dan juga nelayan secara keseluruhannya. Dan saya akan bersama Tuan Nik Syarif sekali lagi untuk kita memberi satu rumusan dan juga perbincangan kita pada hari ini. Tuan Nik mungkin boleh gambarkan secara keseluruhannya bagaimana acara ini telah pun berjaya dengan jayanya, dan bagaimana pesanan kepada orang luar untuk terus hadir dan juga memberi sokongan kepada industri yang kita katakan ini. Terima kasih, Hafiz. Yang saya nak sebut di sini, saya nak terima kasih kepada semua pengunjung yang datang. Pengerada yang belum datang, jemputlah datang. Sebab banyak lagi benda yang kita ada bentuk, yang kita pamerkan di sini. Saya belum menyentuh tadi, yang Hafiz sebut tadi. Kita ada sebenarnya makanan ada 323 jenis makanan. Ada makanan perak yang happening pun. Masuk yang sedap. Kita juga ada jualan yang murah. Kita ada pokok-pokok peluru kaca. Kita ada 650 spesies yang kita sebut sebagai spesies orkid. Yang kita ada. Tapi yang paling penting di sini, kita sama-sama meraihkan Hari Peladang ini. Sejak inilah melalui simbol bagi kita, simbol penjarahan kepada peladang, peternak dan nelayan. Ini juga merupakan Api sebut ini adalah permulaan kepada Maha tahun 2024. Ini adalah promo Maha 2024. Kita juga nak tengok bahawa tajuk kita tahun ni kata jaminan makanan untuk masa depan. Ini betul-betul kita pegang sebab inilah perjuangan ni ataupun inilah moto tema yang dibawa oleh kementerian hari ini. Sebab itu kementerian kita ditukar daripada Kementerian Pertanian dan juga Jaminan Makanan. Dan program yang kita sebut, yang kita buat hari ini adalah satu program yang agak lain. Sebab apa agak lain? Kita nak bawa menyelami keperluan di bawah. Maksudnya hasrat dia di rakyat sebenarnya, macam mana sebenarnya yang mereka mahu. Bukan sahaja dia perancangan bersifat top down, tapi bersifat outcome dan impact yang sesuai kepada semua. Dan saya amat berharap lepas pada dengan Hari Peladang ini, ramai lagi yang terlibat dalam bidang pertanian, ramai lagi menceburu di bidang pertanian, terutamanya dalam bidang yang kita melihat bidang-bidang yang masih kita mengimport makanan. Banyak benda-benda yang kita masih import. Yang ini. Dan juga kita menantikan 2024 untuk Maha insya-Allah, dan juga 2025 untuk kembalinya HPPNK. Kita sudah tahu ke di mana sebenarnya 2025 atau masih dirahsiakan? Masih dalam kotak perbincangan. Tapi yang kita nak sebutkan di sini bahawa idea yang kita bawa hari ini, idea yang telah dibawa, dan sebenarnya bahawa ini kita idea yang konsep kita bawa ini kita idea bersama antara Datuk KSU kita, Datuk Lomban, bersama Datuk KP kami, Datuk Azulita, dan kita disetujui dalam mesyuarat postcard. Jadi inilah satu idea yang
yang baik sebenarnya yang diharapkan kita bukan berhenti di sini, Fiz. Baik. Kita sambung dan kita insya-Allah. Dan terima kasih kepada TM. Ya, baik. Terima kasih juga kepada Tuan Nik Syaril atas perkongsian dan juga kita mengharapkan kejayaannya pada hari esok dan insya-Allah kepada mereka yang masih berkesempatan datanglah hari ini dan juga esok di dataran bulatan Sultan Azlan Shah di Ipoh, Perak ini untuk bersama-sama kita menjayakan HPPNK 2023. Dan kepada anda, terima kasih kerana menonton kami. Saya Hafid Hussain dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.